So berkenaan dengan vibration, katakan kalau tadi, kalau you nampak daripada video dia ada terangkan mengenai natural frequency. So katakan sekarang kalau kita imagine ada gambar tak. Komputer habis. Sebentar. So a system, dia selalu bercerita tentang sistem. So sistem ni boleh ada banyak benda. So katakan kalau if you take for example this a single box is a system. Yang ini adalah satu sistem. So kita boleh ambil contoh simple. Katakan kalau kita ada manusia. So this particular person, this whole thing is considered a system. So tiap-tiap satu sistem dia akan vibrate dengan dia punya natural frequency sendiri. So yang ni katakan kalau yang ni dia akan vibrate dengan dia punya omega n dia sendiri. Sistem ni dia akan vibrate dengan omega n dia sendiri. Tadi kita ambil contoh katakan satu gitar kan, betul tak? Katakan satu gitar. Kata gitar. Sebagai contoh katakan kalau kita ada gitar. So gitar ni dia akan vibrate dengan natural frequency dia sendiri. Bergantung pada string mana yang kita pick. Okay. Katakan kalau kita strumming tanpa pegang apa-apa pada satu tali, so dia akan vibrate. So string tu dia akan vibrate. Lepas tu dia akan keluarkan sound pada so dengan frekuensi dia sendiri. So and then katakan kalau seorang you start pegang katakan pada satu section, so bunyi dia frekuensi increases. Kenapa dia berubah? Disebabkan natural frequency dia bertukar. Maksudnya disebabkan apabila kita pegang satu section, so dia punya natural frequency dia bertukar. So when the natural frequency changes, the sound changes. Okay, bunyi yang keluar berubah. So disebabkan kita mengubah natural frequency sistem sendiri. Contoh lain saya boleh bagi, katakan kalau kita ada cup yang kosong, katakan kalau kita isi air pada tahap ni, apabila ketuk, dia akan berbunyi dengan certain frequency. And then apabila kita tambah lagi, katakan level air dia, so apabila you ketuk gelas ni, dia akan berbunyi dengan frekuensi yang lebih tinggi, misal macam tu. So apa yang berlaku adalah disebabkan perubahan ni, dia mengubah sistem tu. Macam mana sistem tu operates. Okay, so everything vibrates with their own natural frequency, omega n. Sama ada you nak buat frekuensi dalam bentuk omega, frekuensi dalam bentuk f. So kalau frekuensi dalam f, unit dia adalah hertz. Kalau omega, unit dia adalah radian per second. So kalau dalam engineering kita biasa gunakan omega untuk kita punya main references. Okay, so macam mana boleh datang resonance ni? So resonance berlaku apabila operating frequency menghampiri natural frequency. Okay, so operating frequency ni adalah satu biasanya kita akan gunakan dalam force vibration. So normally dalam force vibration, sebagai contoh kalau you review balik apa yang kita buat dalam eksperimen kita dekat lab. Katakan sebelum ni kita pernah buat experimentation dekat lab dynamics. So okay, kita ada beam di sini. And then dekat center kita akan ada satu motor yang menggerakkan beam. And then this one here attached to a spring. Lepas tu kita ada letakkan damper di sini sebagai contoh. So apabila motor ni berpusing, yang ni motor ni dia akan berfungsi dengan satu frekuensi katakan yang kita control dan maka sebagai omega. So omega is operating frequency, omega. So this particular beam actually it have its own natural frequency. So katakan kalau kita tolak motor, dia hanya ada spring dan juga damper di sini. So dia akan ada satu natural frequency. Katakan kalau kita ubah kedudukan damper dia, natural frequency dia akan berubah disebabkan contents dia berubah.
Katakan kalau kita tukar jenis spring dia, natural frequency dia berubah sebab keseluruhan sistem tu berubah. Okey, you boleh follow apa yang saya cuba nak cakap kan kat sini. So, apabila operating frequency di sini, maksudnya frekuensi yang kita beri pada motor ni menghampiri natural frequency sistem ni, keseluruhan ni. Katakan sistem ni kita ambil kira cuma this particular spring at this position and also this damper at this particular position. So dia akan ada natural frequency omega n. So apabila nilai omega menghampiri omega n, sistem ni dia akan vibrate dengan lebih agresif, excessively. Okay. So apabila ini berlaku, so pada masa ni kita namakan ni sebagai this one, the system will, resonance will occur. Resonance will occur when applied frequency of the system approaches natural frequency of the system. So yang ni adalah apa yang kita nak cuba tekankan dalam subjek ni. So kita nak tekankan bukan sebab apa? Kita bukannya nak resonance berlaku, kita nak elakkan daripada resonance ni berlaku. So contoh yang tadi, sebagai contoh, yang ni adalah malapetaka. Masalah yang berlaku disebabkan vibration. Sebagai contoh earthquake. So of course earthquake ni kita boleh katakan sebagai satu unnecessary, unwanted type of vibration. Sekejap, saya lupa nak record sebentar ya. Okay. Oh, dia dah start record. Okay. So semua nampak slide? Okay. Nampak slide? Okay, sir. Okay. Tadi saya check. So vibration dari beberapa kategori. Simple. Necessary vibration and also unwanted, yang kita tak perlukan, vibration yang kita tak perlu. Katakan sini desired vibration, undesired vibration. So of course earthquake adalah benda yang kita tak nak. So kalau you biasa tengok structure, kalau you rajin pergi dekat, kalau bawa motor apa, you biasa tengok dekat bawah jambatan ataupun apa. Sebagai contoh dekat bawah jambatan, kalau dekat highways tu, so kita ada beam dekat sini. Kalau you rajin tengok, kebiasaan dekat sini dia akan ada satu damping system, damping dan juga spring untuk support this particular highway. So yang tu adalah apa yang dibuat untuk mengurangkan vibration. So fungsi spring adalah untuk spring dia akan have potensi. Manakala damper fungsi dia adalah untuk dissipate energy. So maksudnya di sini, katakan kalau sistem tu dia hanya ada spring saja, maksudnya dia akan memiliki potensi untuk sentiasa vibrate. Tapi apabila kita perkenalkan damper ke dalam sistem tu, dia akan absorb, dissipate, mengurangkan this potential of energy. Sebagai contoh, katakan yang paling simple, semua naik motorcycle, right? So kalau you naik motorcycle, so dekat sini kan kita ada spring ya. So biasa kita akan ada spring dan damper. Bagi contoh simple saja, apa akan berlaku katakan dekat sini hanya ada spring saja. Kalau you lalu dekat bonggol, kita akan vibrate sampai bila-bila, non-stop. Apabila hanya ada spring saja. So that's why here we start introduce damper towards the system, sama ada dalam bentuk fluid ataupun dalam bentuk friction, untuk mengurangkan lagi energi yang potential energy yang dimiliki oleh spring tersebut. Okay, so yang tu adalah salah satu sebab kenapa kita perlukan damper dalam sistem. So ni adalah contoh yang berlaku disebabkan oleh resonance. Okay, yang ni adalah dalam video tadi you boleh nampak dekat Tacoma Bridge, during wind induced vibration. So
Yang ni benda dah berlaku 1940. Tahu tak kenapa susah? Kalau buat online kelas, saya tanya saya kena jawab balik. Biasa jarang student nak jawab. Okey. Agak tahu tak kenapa bridge ni dia boleh fail? Faham tak maksud saya? Adakah dia hanya semata-mata disebabkan oleh resonance saja? Okey. So point dia adalah apabila kita ada bridge macam ni, apabila kita ada this particular bridge like this, so kebanyakan problem berlaku disebabkan kita akan ada wind induced vibration ataupun disebabkan oleh angin lintang. So apabila angin dia datang pada vertical section, apa yang berlaku pada bridge ni, dia akan start swing. Okey. Jambatan yang bergoyang tu okey, kan standard. Kalau you biasa pergi dekat apa ni panggil Selangor ke, ataupun pergi dekat apa ni Taman Negara, kita akan ada apa ni jambatan goyang. Goyang okey, kalau sikit-sikit okey, tapi apabila dia bergerak secara eksesif, yang tu yang bahaya ni. So problem yang berlaku pada Tacoma Bridge adalah apabila when the wind blows in this particular direction, dia datang dalam bentuk force. Dia datang dalam bentuk force, operating force. So apabila force ni dalam certain frequency menghampiri natural frequency jambatan ni, so dia akan swing bukannya secara normal tapi lebih agresif, mungkin 10 kali ganda lebih besar. Okey, so yang ni adalah salah satu penyebab utama kenapa dia akan fail. Dia takkan fail kalau you tengok dalam video tadi, dia bukannya fail hari ni dia buka kepada umum, esok dia runtuh. Tak, bukan. Dia ambil masa yang lama, beberapa minggu atau beberapa bulan, lepas tu baru dia fail. So kenapa dia akan fail? Bukan sahaja disebabkan resonance, tetapi disebabkan oleh fatigue. Okey. So fatigue ni, kalau you biasa tengok, fatigue ni adalah kita namakan sebagai, dalam bahasa Melayu apa? Letih. So keletihan. So kalau atlet, kita suruh dia berlari, sampai satu masa dia akan ada fatigue, letih. Dia ada beza antara ada beza ke di antara letih badan dengan letih otot? So sama juga. So katakan kalau kita berterusan berlari melebihi, katakan kalau atlet nombor lari, apabila dia melepasi limit yang biasa normal, so dia akan start cramp apabila dia fatigue. So yang tu adalah tanda-tanda lah. Kalau atlet dia akan cramp, kalau jambatan dia akan crack. So apabila angin ni bertiup kan, dia apabila frekuensi dia menghampiri natural frequency bridge ni, dia akan swing dengan lebih besar. So apabila dia swing lebih besar pada setengah-setengah section, sebagai contoh dekat sini, dia akan start ada minor crack. So this minor crack, katakan ni adalah lebar, dia cuma crack simple saja di sini, sikit saja. Tapi apabila keadaan ni berterusan, the crack will propagate, semakin membesar. Makin lama makin membesar, and then at the end it will start to be affecting all of this bridge section, and then lepas tu dia akan start break lah, macam apa yang berlaku dekat sini. So yang itulah salah satu sebab kenapa Tacoma Bridge ni dia runtuh lah, salah satu contoh. And then berkemungkinan juga sebab kalau kita tengok structure bridge ni, kalau kita tengok di sini, dia boleh tahan juga the width dekat sini, boleh nampak tebal lah. So apabila kita ada the area is big, it means that the affecting area is big. Katakan macam bridge ni, dia boleh twist. Katakan kalau dia twist, okey, yang ni keseluruhan surface ni akan, sebagai contoh, keseluruhan surface ni boleh bertemu dengan angin. So apabila angin tu boleh ada impact kepada keseluruhan surface tu, lebih besar lagi lah force tu akan apply kepada keseluruhan bridge. So yang tu adalah salah satu sebab lah kenapa akan berlaku fail seperti ini.
Soalan? Tak juga. Sunyi sebenarnya buat kelas online ni, macam cakap suara-suara. Tapi no choice lah. Tak apa, nanti ada masa nanti kita akan minta you all pula apa ni, buat presentation. Nanti sampai satu masa nanti. Okay. So sekarang ni dia masih lagi rekod. Okay, so kita akan cuba teruskan. PowerPoint mana tadi? Saya punya PowerPoint dah hilang. Okay. Oh, saya punya PowerPoint dah hilang. Mana dia pergi? Week 1 introduction. Macam mana boleh tutup tadi? Okay, sebentar. So kita sambung lagi dengan presentation. Okay, tadi kita sampai mana tadi? Okay, kita sampai Tacoma Bridge dia. Kita dah cerita. Ada orang kat atas. Ada kereta. So antara application yang boleh refer adalah, for example, untuk turbo machinery, jet engines, yang ni untuk power plant, untuk hasilkan tenaga. Okay, so wind turbine, washing machine, air conditioners. So semua, all of these devices actually it will operates in a rotational manner. So sama juga dalam washing machine. These are some of the example of the appliances that we use at home. Sebagai contoh, hard drive, kereta lagi banyak. So kereta ada banyak damping system, and then stability sections, body works. Okay, so yang ni adalah contoh dalam bentuk visual untuk vibration tadi, sama ada kita nak dalam desired vibrations, musical instrumentation, untuk clock, untuk jam. Yang ni adalah kita namakan sebagai, yang ni fMRI, yang ni frequency magnetic resonance imaging, fMRI. Yang ni yang ni kita namakan sebagai NIRS, near infrared, saya tak ingat nama dia. So yang ni adalah untuk imaging. So yang ni adalah macam mana untuk dapatkan image dalam badan manusia itulah. So of course, in order to come up with this particular image, we requires vibration in order to find, how to say, to able to come up with this particular solution. Okay. So yang ni saya tak faham, sampai sekarang saya tak faham apa desire ni. Sekejap. So and then we have this jackhammer. Yang ni adalah desired vibration. I'm not sure about this one. Yang ni mungkin untuk sorting machine. Okay, so this is roughly some list of desired type of vibrations. Okay, so we shall proceed next. Okay. Setakat ni ada soalan? Okay. Oh, bergerak. Okay, so some of the basic concept relates to vibrations. Yang ni berkaitan dengan dynamic, sama ada kinematics ataupun kinetics. So tadi saya dah terangkan sedikit berkenaan dengan konsep resonance. So rate of change. So yang ni nak tengok rate of change. So katakan kalau kita sebut rate of change is normally a derivative function. Derivative function.
motion. Okay. Ataupun differential equation. Okay, so kita akan terangkan nantilah berkenaan dengan differential equation. So rate of change, for example, d over dt, the rate of change with respect to time. Okay, so maksud perubahan berkadar dengan masa. So periodic motion, yang ni tak perlu terangkan kot. Dynamic system, a complete dynamic system memerlukan mass, spring and also damper. Paling minimum dia kena ada mass dan juga spring untuk satu dynamic system. So equation of motion adalah equation yang menerangkan, persamaan yang menerangkan mengenai pergerakan atau motion. So untuk vibratory system kita boleh bahagikan translational, rotational dan juga translational plus rotational. Okay. So ini antara contoh untuk vibration system. Okay. So next saya nak cuba tunjuk satu video kalau boleh. Kalau dengar lah nanti. Kita try buka sekejap satu video. Satu video boleh ke tak? Saya pun tak tahu ada cara ke tak untuk tunjukkan berkenaan dengan video. Sekejap lah, saya tengah cek. Ini model analysis, next kita akan tengok. Okay. Sebentar. Sekejap lah. Boleh dengar suara saya? Dengar sir. Okay. So ni saya try pasang video and then saya cuba komen je lah. So yang ni berkenaan dengan macam mana nak tengok berkenaan dengan satu single degree of freedom system, single degree of freedom system resonance vibration test. So nak untuk tengok secara visual berkenaan dengan resonance. So you tengok kat sini, kita ada satu single system, kita ada satu device di sini, kesemuanya terletak pada satu platform. So satu platform. So this one here actually represents a single system. This one at the middle is one system, and then at this particular section, this one is another system yang kiri, tengah dan juga kanan. Masing-masing adalah mewakili satu sistem. Kita ada 3 sistem yang terletak pada satu platform. So apa yang berlaku dekat sini adalah platform ni dia akan start vibrating pada tak nampak. Ya? Apa dia? Sekarang screen saya dekat video player. Yalah, screen dekat video player. Oh, okey. Okey. Boleh nampak tak cursor bergerak ke apa-apa, nampak tak? Tanya je. Ada nampak mouse bergerak tak? Tak ada. Nampak. Oh, okey. Sebab saya nampak mouse ni bergerak, saya takut you tak nampak lah. So dalam experimentation ni kita ada 1 sistem, 2 sistem, 3 sistem. Apa yang berlaku, kita akan bagi frekuensi di sini.
tadi saya sebut apa? Omega, operating frequency. Maksudnya frekuensi yang kita akan kontrol sendiri. Maksudnya kita bagi berapa hertz. The vibration of this machine is berapa hertz. Lepas tu kita akan tengok apa yang berlaku kepada tiap-tiap sistem tu sendiri. Okey. 1, 2. Boleh nampak video? Okey. Okey. Oh, dia sagak. Okey, okey. Oh, dia sagak. Okey. Awal-awal dia lambat sikit. So, sepatutnya dari sini kita boleh nampak resonance berlaku. Kita akan nampak pergerakan secara agresif, luar biasa. So, yang tu kita namakan sebagai resonance lah. So, kalau dia bergerak vibrating secara luar biasa, so maksudnya frekuensi itu menghampiri natural frequency salah satu sistem tu. Okey, dekat sini kita boleh nampak. Kita boleh nampak belah kanan ni kan. So yang ni lain macam sikit. Berapa hertz? Boleh nampak berapa hertz? Okey, 4 hertz. So frekuensi untuk apa ni, vibrating table 4 hertz. So kita boleh nampak dekat sini, oh okey, yang dekat belah kanan ni dia agresif. So maksudnya this one approaches the natural frequency of this particular system. Kalau you derive secara teori, kita akan dapat dia punya natural frequency dia adalah samaan dengan 4 hertz kalau you derive secara teori. Okay. So next, dia akan naikkan lagi frekuensi dia. Kita akan nampak dekat sini, yang dekat bahagian kanan dan juga kiri, dia tak akan efek. Yang efek hanya di bahagian center saja. So apa yang berlaku dekat sini? Frekuensi 6.35 Hz, dia dah melebihi natural frekuensi untuk kanan dan juga kiri. Ini belum lagi. Sebab ini 4 Hz kan, yang ini 6.3 Hz. So apabila frekuensi 6.3, yang bahagian kanan ni dia tak akan jadi apa-apa. So kita akan nampak resonance berlaku dekat sini sebab pergerakan dia terlampau agresif. Okay, kita akan naikkan lagi. Okay, kita boleh nampak kat sini. So 11.35 Hz frekuensi dia. So yang center dan juga kanan okey. Sebab dia lah melepasi natural frequency untuk tiap-tiap satu tu. Okey. So yang ni secara fizikal saya cuba terangkan berkenaan dengan natural frequency. Okey, macam mana untuk nampak secara fizikal berkenaan dengan natural frequency. Ada orang bawa masuk? Tak ada. Okey. Ada video lain tak? So tadi ada salah satu video tu dia disebut berkenaan dengan tune mass damper. Sekejap, kalau saya berjumpa ada kita. Sekejap lah. Inboard.
model. Hari ni banyak tengok video. Okey. So sebentar. Saya macam DJ hari ni. Lain macam lah. DJ. Okey. Kita check sekejap video. Okey, boleh nampak video? Resonance bench for a drill pipe fatigue testing. So untuk yang bercita-cita nak masuk oil and gas tu, okey, boleh tengok sikit. So yang ni adalah experimentation berkenaan dengan resonance untuk drill pipe. Nanti saya cuba terangkan satu-satu. Okey, so ada test rig, maksudnya secara experimentation dia akan buat testing dekat dalam lab lah untuk pipes. So kebiasaannya kalau untuk piping system ni, so you imagine piping ni bukan hantar darat lah. Tapi kalau dekat FKM banyak you boleh nampak pipe-pipe yang tergantung tiba-tiba bergerak tu kan. Tahu-tahu dia vibrating kan. Itu sama je lah case dia. Cuma untuk this particular case, apa yang kita buat adalah kita buat analisis, bukan kita tu, bukan saya lah. Experimentation berkenaan dengan piping system dekat dasar laut. So apa yang berlaku pada dasar laut adalah disebabkan arus current, bukan current elektrik, current pergerakan air tu. Dan juga dalam masa sama pressure yang dialami oleh pipe tu, so dia akan start vibrate. So sekarang kita nak tengok macam mana, how does this will affect the performance of this particular pipe. Sebab masalah ni bila kita ada pipe ni, dia bukannya datang seketul. Kalau you beli pipe, biasanya kita akan buat sambungan di antara satu pipe dengan satu pipe yang lain. Dan apa yang kita buat adalah kita akan buat welding untuk link di antara dua pipe. So apa yang berlaku pada welding system tu sendiri, so kita boleh tengoklah di sini. So dekat sini yang center, yang ni adalah satu safety, safety ring untuk mengelakkan pipe ni daripada terkeluar daripada biasalah, katakan kalau tiba-tiba dia break, dia tak adalah terkeluar kena part-part lain. So sebab tu dia akan ada safety mechanism. So dia akan ada rotating dan juga bending. Okay, so point dia adalah dekat sini. Dia akan ada connecting section dekat sini. So kita nak tengok apa yang berlaku pada bahagian yang ialah. So yang ni fix lah. Satu side fix. Salah satu tu adalah fix. Okay, so pada satu lagi bahagian dia akan ada rotating mass. So apabila dia berpusing dekat sini, dia akan ada load yang akan menyebabkan keseluruhan pipe ni disambung. Ni adalah pipe. So dia bersambung di sini dengan satu rotating mechanism. Apabila berpusing, dia akan menyebabkan loading tu datang dalam satu bentuk cyclic load. Okay. The rotating is spun by the electric. This angular
Okey, so dalam masa sama dia akan letakkan strain gauge kat sini kalau siapa-siapa yang ambil strength. Okey, subjek strength, so kita tahu berkenaan dengan strain, stress and also strain. So apabila kita letakkan strain gauge, kita boleh nampak di sini berapa banyak displacement yang berlaku pada surface tu lah. Okey. So dalam masa sama apa yang dia buat adalah dia bukan saja check secara fizikal gunakan strain gauge, tapi dia gunakan sensor untuk detect pergerakan pada satu reference point tu untuk tengok berapa displacement pada pipe tu sendiri. Dia menggunakan scope tahu frekuensi so kalau apabila scope dengar saya. Yes. Apabila sampai 500 Doktor, kurang jelas lah sorry. oh tak jelas sangat. Tapi gambar Ah, gambar nampak Suaranya tapi putus-putus. takut sikit. Tapi suara nampak mulut je doktor bergerak tapi tak keluar. tak, saya ada speaker kat sini. Nampak dekat sini dia akan ada fracture dekat sini pada pipe tu sendiri selepas berapa cycle tadi dia beritahu 600,000. So biasa katakan untuk certain machinery dia akan ada warranty tapi untuk the set warranty tu kita kena test untuk certain limit lah. So kadang-kadang let's say katakan kalau kita ada injection molding, kita bagi warranty 500,000 cycle misalnya ataupun 1,000,000 cycle. So sama juga untuk this particular piping, dia buat testing sampai almost 1 million cycle and then dia akan tengok lah bila dia start fail.
Okay, so video macam sangkut-sangkut. Oh, sangkut. Saya tak tahu, saya nampak okey je. Oh, dia bukan sangkut. Tadi saya pause. Takut saya pause tadi. Tapi mungkin juga kot sebab itulah apa ni isu dia, sebab apa yang saya nampak mungkin lain kot. Macam juga katakan kalau saya pakai certain apps, so kadang-kadang dia akan keluar dekat you, dia macam akan ada delay sikit lah. Dia macam ada lag sikit. Tak apa, nanti saya akan cuba tengok balik video ni macam mana kualiti dia. Sangkut-sangkut. Okay. So basically apa yang saya nak cuba tunjukkan tadi adalah berkenaan dengan resonance. So apabila resonance tu berlaku secara berterusan, sistem tu ada potential untuk fail. So kita boleh tengok dua contoh tadi. Sebagai contoh, Tacoma Bridge. So Tacoma Bridge, salah satu sebab utama dia adalah disebabkan oleh resonance. Resonance yang berterusan yang menyebabkan dia akan start fail. So ada juga kita akan buat experimentation untuk dapat tahu berkenaan dengan kenapa kita kena buat theoretical calculation, disebabkan let's say tadi kalau kita ambil contoh berkenaan dengan sistem pipe tadi, kita material tak banyak, masa yang digunakan untuk buat testing biasa lama. So untuk make sure tiap kali satu macam mana result kita dapat tu lebih tepat, so kita kena bandingkan dengan theoretical calculation. So sebab itulah dalam subjek ni theoretical amat-amat ditekankan lah. Jadi apabila kita dapat certain value tu secara teori, so sebagai contoh pada berapa frekuensi dia akan menyebabkan resonance berlaku. Okay, and then next apa yang kita boleh buat adalah kita boleh buat test secara experimentation. Okay. So benda ni tak ada masalah apabila kita buat dekat lab, apabila kita buat experimentation in-house. Tapi imagine apa yang berlaku. Contohnya saya bagi simple, hari itu ada satu kes yang batu bata jatuh daripada atas. Saya bukan cakap dia jatuh disebabkan oleh vibration, tapi apabila dia jatuh tu akan menyebabkan berlaku macam mana? Efek kepada semua orang kan. So apabila benda yang kita boleh check secara experimentation, validate secara experimentation, won't have any effect on consumers. Sebagai contoh, katakan Tacoma Bridge tu, katakan kalau designer dia tahulah yang design ni akan menyebabkan problem yang besar berlaku, dia tak akan buat macam tu. Tapi disebabkan dia tak ada teknologi, doesn't exist support yet in order for them to do a proper design. So that's why such problem occur.